guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel. Ini dia Bye-Bye Bersatu. Haha, terbaik. Jadi menarik untuk saya kongsikan hari ini sahabat-sahabat semua, ulasan daripada seorang penulis lirik. Namun beliau juga adalah penyokong tegar Parti Keadilan Rakyat. Katanya, nyawa bersatu di hujung kuku, Parti PAS. Bye-bye bersatu. Kenapakah beliau berkata seperti ini? Ini yang saya ingin kongsikan kepada kita, sahabat-sahabat semua, ya, berkaitan dengan ulasan yang padu dan menyatakan nyawa bersatu di hujung kuku PAS. Wow, ini adakah Parti Bersatu ini akan berkubur? Adakah Parti Bersatu ini pemimpin-pemimpinnya tidak lama lagi akan menjadi klaster mahkamah, sahabat-sahabat semua? Kerana apa? Beliau mengatakan Abdul Hadi Awang bersama beberapa orang kanan PAS menghadap Dr. Mahathir di kediaman mantan Perdana Menteri 2 kali itu. Di sana mereka menandatangani proklamasi orang Melayu, ya, seperti foto yang kita lihat di media sosial, sahabat-sahabat semua. Jadi bukan baru sekali ini sebuah dokumen yang mengatasnamai Melayu dikeluarkan oleh Mahathir. Dokumen yang dengan maksud yang sama pernah dikeluarkan dengan berbagai nama seperti deklarasi, proklamasi dan sebagainya. Apapun namanya, bahkan apapun isinya, tidaklah begitu bermakna lagi bangsa Melayu selagi ia ditulis dan dikeluarkan oleh Mahathir. Dokumen seumpama itu akan dilihat oleh orang Melayu sebagai hela untuk membakar sentimen bangsa dan kaum semata-mata. Sebagai taktik politik, PAS juga hendak tumpang tui bermain sentimen perkauman yang sama. Moga-moga masih ada saki-baki orang Melayu yang tidak termakan dan percaya bahwa memang Mahathir mahu memperjuangkan nasib orang Melayu sambil menyembunyikan kepentingannya yang kini mula terancam. PAS bukannya tidak sedar Mahathir sudah hilang pengaruh yang signifikan. Parti Mahathir Pejuang kalah bahkan hilang deposit hampir ke semua kerusi yang ditandingi dalam PRU yang lalu. Parti Mahathir itu bukan saja kalah kepada BN atau PS, kalah juga kepada calon-calon PAS dan juga Perikatan Nasional. Bagi yang berakal, ya, mengitar semula perjuangan sebegitu sebenarnya bukan sahaja tidak berbaloi, tetapi membuang masa. Dikala Hadi menandatangani proklamasi Mahathir, ia petanda yang Hadi juga sedar bahwa bersatu sudah tidak boleh diharap terlalu banyak untuk menambah sokongan orang Melayu kepada PAS. Kemampuan dan pengaruh bersatu hampir sampai ke ceiling. Sudah maksimal, hendak cari 100 orang saja lagi untuk penyokong bersatu pun sudah amat sukar, katanya. Buruk atau melemah bersatu adalah rahmat buat Hadi dan PAS. Nampaknya kini bersatu juga tidaklah begitu bersatu lagi. Sudah ada bibit-bibit ketidakbersatuan keputusan dan tindakan dalam bersatu. Dikala Hadi menandatangani proklamasi Mahathir, rupa-rupanya ada segelintir pemimpin kanan bersatu juga turut menandatangani sekali. Sedangkan tidak sampai 3 bulan, PN melalui bersatu menolak permohonan Parti Mahathir untuk menyertai PN. Walaupun Mahathir sendiri sudah meninggalkan parti berkenaan, tapi tindakan tersebut dipercaya lebih hanya untuk sebagai hela untuk menyelamatkan Mukris Mahathir yang menjadi presiden tanpa bapaknya. Mukris perlu dilihat, ya, sudah terbebas daripada terus berada di bawah ketiak bapaknya. Kalau perlu, Mukris hendaklah digambarkan mempunyai pergeseran dengan sang bapa. Sebagai anak kepada Mahathir, kita doakan yang baik-baik sahaja, katanya. PAS tidak terikat dengan melaporkan semua langkah mereka kepada Bersatu atau pengurusi PN. Muhyiddin Yassin, PAS boleh dikatakan sekarang merupakan abang besar dalam PN dan mempunyai kelebihan yang terlalu banyak ketimbang Bersatu, ya, daripada jumlah ahli sehinggalah kuasa pentadbiran di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan juga Kedah. Bersatu ada apa? Nol. Nihi. Hanya jawapan-jawapan yang tidak penting seperti ketua pembangkang dan kononnya pengurusi PN yang boleh diragut bila-bila masa sahaja. Dalam politik demokrasi, bukan jawatan yang menjadikan seseorang atau sesebuah parti itu kuat,
tetapi yang dihitung adalah bilangan wakil rakyat serta jumlah ahli akar umbi. Sebuah parti dengan ahli 100.000 takkan sekuat parti yang ada 1,5 juta orang. Selain daripada asas ini, faktor lain hanyalah ilusi dan fatamorgana kuasa sahaja. Lihat betapa malang nasib si Luncai apabila Bersatu sudah tidak mempunyai seorang pun menteri besar di mana-mana pun negeri akibat langkah Sheraton yang diciptakan oleh pemimpin mereka sendiri. Sebelum Sheraton Bersatu ada 2 MB iaitu Perak dan Johor. Demi memenuhi nafsu serakah Muhyiddin yang terburu-buru hendak menjadi Perdana Menteri, maka anak buahnya sendiri dikorbankan sehingga kehilangan jawatan masing-masing di peringkat negeri. Kebodohan apakah itu apabila Muhyiddin menjadi PM dan menonggak langit pun tidaklah begitu lama. Justru memang wajar kalau ada suara keras ahli-ahli Bersatu yang mula sedar dan mengecam untuk menyalahkan Muhyiddin kerana membuatkan partinya sendiri kehilangan tapak kekuatan akar umbi. Posisi seperti Menteri Besar adalah penting untuk menjadi tapak kepada kekuatan teras mana-mana parti yang tidak wajar digadai meski atas alasan untuk seorang presiden menjadi Perdana Menteri. Langkah politik itu membuktikan Muhyiddin lebih mengutamakan dirinya berbanding partinya. Semua hela dan tindakan Muhyiddin sejak beberapa tahun kebelakangan bukan tidak dibaca dan diamati oleh PAS. PAS tahu kalau Bersatu tergamak mengkhianati semua parti di dalam PH seperti PKR, Amanah dan juga DAP. Bersatu juga kalau lebih kuat nanti pasti akan mengkhianat PAS pula. Sudah menjadi hukum alam. Sekali mengkhianat pasti selamanya akan kerasukan untuk terus enak berkhianat. Seketika tidak melakukan khianat, mereka seperti tidak lengkap hidup mereka. Maka sebelum saat itu tiba, lebih baik PAS mengambil tindakan-tindakan yang memerlukan lagi hubungan rapat atau restu Bersatu. Yang tidak memerlukan lagi hubungan rapat atau restu. Tidak ya. Terlebih-lebih pula, tidak mungkin atas sebuah pokok bukit politik Melayu ada 2 ekor singa. Begitu ingatan pepatah lama. Di setiap bukit hanya boleh ada seekor Raja Rimba sahaja. Dalam saat-saat akhir sebelum PRN, PAS hanya perlu menyaksikan Bersatu melangsaikan tugasan atau hutangnya untuk mengumpan Saki-baki tokoh UMNO yang tergelincir daripada UMNO agar menyertai Perikatan Nasional. Tidak kisahlah sama ada menyertai Bersatu atau terlebih baik kalau mereka isi borang PAS. Seperti mana Bersatu, PAS juga percaya kemasukan tokoh-tokoh seperti Anwar Musa, No Omar, Khairi Jamaluddin, Sahril Hamdan dan beberapa yang lain boleh melonjakkan sedikit sebanyak sokongan kepada Perikatan Nasional. Di sana nanti PAS pasti paling beruntung kerana pasti akan bertanding kursi terbanyak secara keseluruhannya dan Bersatu bakal kena game lagi. Jangankan Selangor atau Negeri Sembilan, PAS juga begitu yakin dapat menguasai kerajaan Pulau Pinang. Apabila ada pemimpin Bersatu yang berura-ura untuk cop atau menempah jawatan Menteri Besar di Selangor atau Negeri Sembilan, kurang 48 jam kemudian terdengar lambatan keras dan ditolak mentah-mentah oleh pemimpin PAS. Cadangan sebegitu di peringkat kawasan atau negeri pun tidak terlepas. Di Terengganu pula katanya dan juga Kelantan, keadaan lebih parah. Calon Bersatu diharamkan sama sekali memakai logo Perikatan Nasional. Mahu tidak mahu, mereka perlu bertanding atas tiket PAS Pispus sahaja. Dengan wujudnya akta anti lompat parti yang sudah terpakai sekarang, sekali seorang calon bertanding dengan tiket PAS, maka selamanya lah dia akan terperangkap sebagai wakil rakyat PAS. Keanggotaannya sebagai ahli Bersatu cuma wujud di dalam sistem data parti masing-masing saja. Sementara tiketnya dia diikat oleh PAS sebagai wakil rakyat PAS. Dalam percaturan politik sebegini, PAS memang jauh lebih berpengalaman dan licik. Kalau diamati, PAS yang relatif mendapat jumlah undi Melayu akan besar dalam PRU lalu ialah kesan hubungan UMNO dalam Muafakat Nasional tidak lama dulu. Lihatlah betapa bijaknya PAS yang sentiasa mahu untung lebih besar berbanding rakan gabungan. Kalau UMNO pun nyaris-nyaris ditelan ahli PAS, ini kan pula Bersatu. Di mata PAS, Bersatu hanya sebuah parti serpihan yang masih menjejah hingus. Kalau disorot sejarah lebih awal, parti semangat 46 sebagai abang atau mak bapak kepada Bersatu pun di rata-rata. Ini kan pula adik-adik atau anak cucu seperti Bersatu. Wow, panas sahabat semua. Jadi saya sambung. Pemimpin Bersatu tentu menafikan hakikat ini, tetapi sambil lututnya menggigil dan dahi berpeluhan, saya yakin pasti tidak akan melepaskan haknya untuk jadi singa di atas
di atas bukit politik Melayu. Sama ada ketika jadi kerajaan atau pembangkang, tujuan PAS memang untuk itu. Cuma sebelum ini, mereka terpaksa berhadapan dengan UMNO secara 1 lawan 1 atas perebutan yang panjang. PAS sedikit pun tidak akan rela UMNO digantikan oleh Bersatu. Bersatu hanya parti sekuler serpihan UMNO yang tidak faham Islam. Walaupun mula kedengaran suara hati Bersatu merayu untuk kekal menjadi tuan atau singa yang berkongsi sebuah bukit politik Melayu, tetapi di telinga PAS, bisikan Bersatu ibarat suara tikus luka yang kalah perang. Kalau dibiarkan hidup, ia akan membawa virus dan berpenyakit. Kalau dirawat dan dibiarkan mendewasa, ia pasti akan membaham semula. Oleh itu, PAS hanya menunggu masa untuk memijak mampus sang tikus. Itu mundur ajal, maju apatah lagi. Wow, terbaik sahabat semua. Ini adalah ulasan ya, ulasan daripada Hasmi Hashim ya, yang juga dikenali sebagai Budi Hikayat dan juga seorang penulis lirik, dan beliau juga adalah penyokong kuat Parti Keadilan Rakyat. Jadi memang terbaik ulasan kata-kata yang dipenuhi dengan padu dengan ayat-ayat yang begitu menarik untuk kita dengar sahabat semua. Bukan saja menarik didengar, tapi membawa maksud yang begitu mendalam sekali sahabat-sahabat semua. Dan saya percaya inilah yang sedang berlaku sebenarnya. Ya, tahu sedar atau tidak sedar, PAS mendahului parti-parti pembangkang. Dan mereka mula ya meninggalkan seperti Bersatu dan berpaling ya untuk mencari dahan yang lebih kuat untuk mendapat sokongan daripada Melayu apabila mereka menandatangani proklamasi Melayu bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Jadi bye-bye Bersatu, karena hari ini kita boleh lihat nyawa Bersatu di hujung kuku parti PAS sahabat-sahabat semua, seperti kenyataan daripada saudara ini. Terima kasih kerana mendengar, memang padu dan penuh syarat dengan maksud yang begitu mendalam ya, apa yang dinyatakan ulasan daripada sahabat ini. Jadi terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan saya. Sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena menggunakan otak di lutut. Alright, so sekian saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan kapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Dapat Channel, dan kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.